Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua penonton. Bertemu kita lagi dalam siri terbaru Adil yang diberi nama The Murabbi Show. Saya Ustaz Ahmad Faris dan hari ini saya ditemani oleh dua asatiza yang sangat saya hormati, iaitu Ustaz Ahmad Hilmi dan juga Ustazah Zahira. Selamat datang Ustaz dan Ustazah. Dan insya-Allah hari ini kita akan membincangkan salah satu modul yang ada dalam siri Adil yang diberi nama Keraguan dan Salah Tangkapan dalam Islam. Seringkali kita dengar pada masa kita hari ini yang apabila seseorang Muslim, bila dia mempunyai keraguan, maka ini membuktikan bahawa keimanannya rapuh ataupun dia adalah seorang Muslim yang kurang pengabdiannya kepada Allah. Dan dalam masa yang sama, kita juga tahu banyak stereotip yang diajukan ataupun yang diberikan kepada Islam dan juga penganutnya, yang membuatkan orang lagi banyak salah tanggapan dan tidak menyukai orang-orang Islam. Tapi insya-Allah dalam modul ini kita akan sama-sama menyelami bagaimana kita boleh memurnikan keraguan dan salah tanggapan yang berleluasa ini, insya-Allah. Tanpa saya membuang masa, saya rasa saya nak tanya soalan yang pertama ini kepada Ustazah Zahira. Penonton ini nak tahulah, untuk modul ini apakah gambaran menyeluruh ataupun apa yang mereka akan dapat jika mereka daftarkan diri dalam modul ini. Okay, pada topik salah tanggapan dalam Islam pula ialah satu topik atau trend yang kita boleh nampak makin ramai atau makin misconception in Islam ini is on the rise in not only in Singapore tapi in all over the world. So dia adalah satu topik yang di mana sekarang informasi mudah diakses. Jadi lagilah kita sebagai orang Islam atau orang yang beriman ni perlulah kita address to this issue so that the issue of misconception in Islam is properly answered lah by those who actually knows. Yeah. So that is what this module is all about now, Ustaz. Terima kasih Ustazah atas jawapannya. Baik Ustaz Ahmad Hilmi, sekarang giliran anda pula untuk saya bertanya. Tadi kalau kita dapat dengar apa yang Ustazah Zahira ada sebutkan tentang keraguan, tentang salah tanggapan dalam Islam, insya-Allah kita akan bincangkan dulu tentang keraguan sebelum salah tanggap. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada kita bagaimana dari lensa Islam kita dapat memahami tentang the nature of doubt ataupun kejadian keraguan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Ahmad Faris atas soalan tersebut dan berkenaan dengan keraguan dan macam mana kita dapat lihat daripada lensa Islam, ya. Pertama sekali kita perlu pada khidmat saya kita perlu akui bahawa keraguan ini adalah sebahagian daripada lumrah manusia. Dan ini juga dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran surah Al-Ma'arij ayat ke-19 berkenaan dengan kejadian manusia. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal insana khuliqa halu'a. Iaitu bermaksud manusia ini diciptakan dengan perasaan resah gelisah, keluh kesah. Dan daripada perkataan keluh kesah ni kita boleh faham bahawa ia adalah sebahagian daripada naluri kita. Dan kenapa saya cakap keraguan itu adalah sebahagian daripada naluri manusia? Kerana perkataan resah gelisah ini, saya cuba tanya Ustaz Ahmad Faris lah. Kalau Ustaz Ahmad Faris dulu masa ambil exam, masa ambil periksa gitu, masa kita tunggu kita punya keputusan exam atau result exam, perasaan tu macam mana? Perasaan tak rasa apa-apa bilik Ustaz Mesti rasa nervous tak tahu apa keputusan kita. Mesti ada rasa nervous tu Ustaz. Tidak tahu apa keputusan kita dan merasa resah ataupun perasaan nervous, perasaan gelisah, kan? Jadi perasaan gelisah tu datang dari mana? Kerana tidak pasti, tidak tahu apakah keputusan. Jadi sebab tu saya nyatakan dalam lensa Islam kita boleh menyatakan bahawa keraguan itu adalah sebahagian daripada lumrah manusia kerana ketidakpastian itu membuat kita merasa gelisah. Jadi ini satu perkara yang saya rasa kita perlu akui sebahagian daripada naluri kita, dan dalam Al-Quran juga Allah SWT menyatakan tentang ini
yang kejadian manusia ini memang ada perasaan resah gelisah kerana ketidakpastian dan keraguan tersebut. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi boleh kita simpulkan yang kejadian manusia itu memang lumrah dan fitrah manusia itu akan gelisah, dan gelisah ataupun keraguan ini datang berpunca daripada ketidakpastian. Bila kita sebut pasal punca ni Ustazah, saya nak tanya Ustazah lah, apakah punca-punca seseorang itu, memandangkan manusia itu secara lumrahnya akan ada keraguan, akan ada rasa gelisah ni, apakah punca keraguan manusia ini Ustazah? Baik, kalau macam tadi Ustaz Ahmad Ilmi ada sebut bahawa lumrah bagi seorang manusia beriman ataupun tidak untuk ada keraguan kan. So kebiasaannya pada zaman sekarang lah, bila terdapat keraguan pada persoalan, reaksi pertama kita akan pergi ke, untuk mendapat jawapan biasanya kita akan Google. Jadi pada persepsi saya lah, punca pada zaman sekarang, punca keraguan pada zaman sekarang ialah bukan tidak ada informasi, tetapi terdapat terlampau banyak sangat informasi di mana kita tak dapat nak menimbang bahawa informasi itu adalah betul ataupun salah. Sebab keraguan ni ada dua kan, sama ada pasti, sama ada dia macam one side pasti ataupun tidak. So untuk punca ataupun pada pendapat saya lah, punca sekarang ni bukannya kita tak ada informasi, bukannya kita tak ada ilmu, tapi terlampau sangat banyak di mana kita tak dapat menimbangkan apa yang betul dan apa yang kita patut ambil untuk menjawab keraguan yang ada pada diri kita ini. Itu antara satu punca yang saya tengok yang relevan lah pada waktu masa sekarang. Manakala kita dah nampak puncanya, kita tahu juga dia adalah merupakan satu lumrah, mungkin saya boleh tanya kepada Ustaz, bila keraguan itu ada pada manusia, adakah ia penting untuk kita hilangkan ataupun kita biarkan ia bersarang dalam kita punya pemikiran dan kita punya hati? Pada khidmat saya sebagai manusia yang Allah SWT ciptakan dengan kepintaran, dengan yang mana Allah SWT berikan kita intelektual, ya, sangat penting untuk kita menggunakan kapasiti akal kita. Yang mana Allah SWT telah berikan kita akal, sangat penting untuk kita menggunakan kapasiti akal kita dengan sepenuhnya. Jadi bila timbul keraguan tersebut, penting untuk kita menghilangkan keraguan tersebut. Dan saya rasa penting kerana bila seseorang itu dalam keraguan, dia akan membawa seseorang itu kepada beberapa jalan yang kurang sesuai lah, ataupun kurang baik. Contohnya bila seseorang itu ada keraguan, dia mungkin akan menjejas keimanannya, yang pertama. Yang kedua, bila seseorang itu mungkin ada keraguan, dia akan terpandu dengan informasi ataupun ilmu-ilmu yang salah, yang tidak tepat, yang tidak benar, dan terus menjurus kepada jalan yang lebih kurang baik. Dan yang ketiga, mungkin lebih terpengaruh dengan gangguan dan juga hasutan-hasutan yang seperti saya nyatakan tadi, hasutan syaitan dan juga jin yang ingin menyesatkan umat manusia. Jadi sebab itu penting untuk kita menggunakan kapasiti akal kita dan juga menghilangkan keraguan tersebut. Dan saya juga nampak kepentingan untuk kita terus-menerus menimba ilmu lah Ustaz. Seperti yang tadi. Boleh Ustaz Zahira, silakan. Macam seperti yang tadi kita saya sebutlah kan, kalau sekarang access to information is sangat meluas. Jadi ada disebut juga di dalam ayat Quran, Bismillahirrahmanirrahim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maknanya di sini ayat ini mengatakan, maka bertanyalah kepada mereka yang pakar jika kamu tidak tahu. Jadi di sini juga antara kalau kita tengok ayat ni secara menyeluruh, ialah kepentingan untuk kita bertanya pakarnya kalau kita tak tahu. So Google may have the information, but kepakarannya bukan pada Google. Jadi bertanyalah kepada orang yang lebih tahu untuk hilangkan keraguan dalam diri kita tu. Ya, berdasarkan ayat tersebut. Di Singapura, kalau saya boleh tambah sama Faris, di Singapura saya rasa kita sebagai masyarakat Islam di Singapura ada nikmat yang besar, iaitu kita ada kelompok asatizah yang kredibel, yang telah diiktiraf, yang kita ARS kan,
Jadi dengan ARS ini insya-Allah mereka lah orang-orang yang telah diiktiraf kepakaran mereka, dan masyarakat senang untuk mendapatkan panduan berdasarkan ARS yang telah diiktiraf oleh Jabatan Agama lah. Terima kasih Ustazah Zahira dan juga Ustaz Ahmad Hilmi tentang penerangan berkenaan dengan keraguan. Saya kira kita boleh beralih dengan topik besar yang seterusnya, iaitu misconception ataupun salah tanggapan terhadap Islam lah. Saya kira saya nak tanya soalan ini dulu kepada Ustaz Ahmad Hilmi. Seringkali pada masa hari ini kita dengar anggapan-anggapan orang ataupun perkataan yang dikeluarkan oleh orang tentang agama Islam itu adalah agama yang sempit, yang tidak fleksibel, dan dia adalah agama yang eksklusif. Apakah komen Ustaz tentang ini? Satu soalan yang sangat baik dan sangat penting untuk kita sama-sama fikirkan. Berkenaan dengan eksklusif, kita kena akui juga pada khidmat saya bahawa setiap perkara tu ada eksklusiviti yang tersendiri. Cuma macam mana kita channelkan eksklusif itu dalam keadaan. Dan dalam pada ini saya rasa penting sebagai orang Islam, apabila kita membaca teks-teks agama kita, kita mempelajari berkenaan dengan ilmu agama kita, kemungkinan ada perkara-perkara yang dalam teks tersebut menyatakan begini, ya kan? Tetapi bila dalam berkenaan dengan pelaksanaannya, harus kita lihat adakah ia bersesuaian. Jadi penting untuk kita melihat teks dan bagaimana kita menggunakan teks itu dengan konteks kita. Jadi pada saya konteks amat penting. Sebab kalau saya boleh kasih contoh, kita semua dengar dan sebagai orang Islam kita tahu solat Jumaat itu contohnya ya. Solat Jumaat itu adalah kewajipan khususnya bagi orang lelaki yang telah sampai kepada umur taklif. Tapi dalam keadaan sekarang ini ataupun keadaan kita berada dalam pandemik ini, keadaan COVID, ya kan? Macam mana kita menyesuaikan kefahaman kewajipan solat Jumaat itu dengan suasana COVID. Jadi ini konteksnya. Jadi penting untuk kita memahami bahawa Islam itu memang agama yang telah ada teksnya yang tersendiri, tapi macam mana kita gunakan. Dan saya rasa kat situlah fleksibiliti Islam yang kita perlu sama-sama faham dengan lebih tepat lagi, dan macam mana kita meletakkan diri kita bersesuaian dengan keadaan dan juga konteks. Terima kasih Ustaz Ahmad Hilmi atas penerangan yang sebenarnya membuatkan saya juga terfikir. Bila Ustaz sebut tadi tentang solat Jumaat dan bagaimana kita sesuaikan konteks, saya juga terfikir tentang bagaimana solat itu adalah tiang agama kita sebagai seorang Muslim, dan bagaimana solat itu tetap harus dilakukan dalam apa juga keadaan. Cuma mungkin caranya berbeza. Kalau kita boleh berdiri, ya berdirilah. Kalau contohnya tak boleh berdiri, kita kena baring, kita kena duduk. Kita hanya boleh duduk dan baring, maka kita tetap kena lakukan solat. Cuma caranya akan tetap dipermudahkan ataupun tetap ada caranya lah. Ini menunjukkan kefleksi ataupun keanjalan ataupun fleksibiliti yang ada dalam agama Islam ini. Jadi saya beralih kepada Ustazah Zahira, dan ini insya-Allah adalah soalan terakhir bagi segmen ini Ustazah. Ya. Kita bila lihat tentang salah tanggapan tentang Islam, kadang-kadang ada orang cakap biarlah dia punya salah tanggapan, persepsi dia. Yang penting kita jangan salah persepsi. Soalan saya pada Ustazah, apakah kepentingan untuk kita tangani kesalahfahaman ataupun misconception yang ada berkenaan dengan agama Islam ini, lagi-lagi dalam konteks kita di Singapura ini? Okay, macam tadi yang saya cakap kan, mindset ataupun pemikiran yang ada pada biarlah dia dengan pemikiran dia, kita dengan pemikiran kita, dan tidak macam just let them be. Bagi saya adalah satu pemikiran yang tidak sihat, kerana ia akan membawa kepada lebih it can damage the situation further. So
especially sekarang kita hidup dalam masyarakat majmuk kan, di mana kita hidup di kalangan berbagai kaum dan agama, maka penting untuk kita address the misconceptions lah. If we know that someone has that kind of misconception, it's rather important and highly important for us to address it so that kita boleh hidup secara harmoni antara satu sama lain. So itu jawapan saya lah. Terima kasih Ustazah. Saya rasa macam Ustaz Mahilmi ada yang nak tambah? Tak ada. Tak ada Baik. Kalau tak ada Ustaz Mahilmi tak ada nak tambah, saya kira kita dah sampai ke penghujung segmen pertama. Dan saya juga kira para penonton teruja bila dengar perkongsian daripada dua ustaz dan ustazah kita yang kita hormati ini. Jadi jangan buang masa, terus lungsuri laman learnislam.sg untuk daftarkan diri, ataupun boleh ke Facebook ataupun YouTube channel adil.sg untuk tahu maklumat yang lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali. Dan sekarang kita berada di segmen kedua bagi topik kita pada hari ini, keraguan dan juga salah tanggapan dalam Islam. Selalunya saya amat tak sabar, maksudnya saya amat teruja untuk pergi ke segmen ini kerana ustaz dan ustazah kita akan kongsikan pengalaman peribadi mereka. Jadi insya-Allah bagi soalan yang pertama, saya buka kepada salah satu daripada ustaz atau ustazah, boleh jawab saja. Soalan ini dua-dua kena jawab, tapi salah satu boleh mulakan ya. Soalannya berbunyi begini ya. Mungkin boleh kongsikan, ustaz dan ustazah boleh kongsikan pengalaman ustaz dan ustazah dengan mungkin pengalaman sendiri ataupun pengalaman orang lain tentang bagaimana mereka mengalami keraguan ini dan kemudiannya mungkin lead them to misconception. Saya berkenaan dengan keraguan dan juga salah tanggapan ini, secara peribadi saya lihat dia amat dekat. Dan kalau ini dasar daripada pengamatan dan juga pengalaman saya apabila saya berjumpa dengan beberapa orang yang mungkin pada asalnya, pada awalnya mempunyai keraguan tentang agama, tidak pasti tentang agama, nak mencari jawapan. Dan dalam pencarian jawapan mereka ini terjerumus kepada informasi ataupun pengetahuan agama yang tidak tepat, yang tidak sesuai. Kemungkinan betul tepat tapi tidak sesuai. Jadi ini yang saya lihat daripada pengalaman saya bila berjumpa dengan mereka-mereka yang pada asalnya mempunyai keraguan, tapi keraguan mereka dalam mencari jawapan itu akhirnya membawa kepada kefahaman ataupun salah tanggapan berkenaan Islam. Dan dari situ saya lihat sebahagian daripada mereka yang menjerumus kepada keadaan-keadaan yang lebih membahayakan lagi. Jadi itu daripada pengalaman saya lah bila bercakap berkenaan dengan keraguan dan juga salah tanggapan. Ustazah Zahira? Kalau daripada pengalaman saya, kalau Ustaz Hilmi, Ustaz Ahmad Hilmi ada jumpa dengan orang yang mula dengan keraguan dan kemudian salah tanggapan. Dari aspek yang saya pernah jumpa bila mengajar dan berinteraksi dengan pelajar, biasanya salah tanggapan mereka adalah berpunca daripada mendapat informasi daripada sumber yang saya tak kata salah, tapi mereka berpegang sangat bahawa sumber itu betul. So contoh macam mereka dapat informasi tentang agama ataupun Ustaz, saya rasa Ustaz pun mesti pernah jumpa, Ustaz pernah jumpa orang macam ni, macam dia jumpa di Facebook tentang agama, dia jumpa di dia Google tentang nak tahu tentang jawapan, sesuatu jawapan tentang kemuskilan, ataupun macam kongsi macam forward message dekat WhatsApp kan. So ini sangat berlaku di dalam
masyarakat kita lah especially. So bila dia dapat ilmu tu, dia rasa informasi tu betul. Jadi bila even berinteraksi dengan saya di dalam kelas macam, tapi ustazah kat Facebook kata, tapi ustazah saya Google ini jawapannya. Jadi pada saya macam keraguan ataupun masalah untuk mendapat jawapan daripada keraguan daripada pengalaman saya ialah mungkin itulah sumber keraguan ialah macam saya kata tadi lah, this is we are living in the world of access information that masyarakat rasa itu adalah jawapan yang betul lah. Itu punca keraguan daripada saya. Kalau Ustaz Faris, kalau saya boleh tambah, tadi Ustaz Zahira menyatakan berkenaan sebagian orang bila mereka mencari dan mendapat jawapan daripada sumber-sumber yang begitu dan mereka berpegang. Dan saya tadi nyatakan sebahagian mereka boleh ataupun boleh terjerumus kepada keadaan-keadaan yang bahaya macam mana? Bila bahaya yang pada saya, bila mereka berpegang, mereka memaksa orang lain untuk faham kefahaman agama salah tanggapan yang mereka telah percaya tersebut. Jadi ini yang pada saya kefahaman yang eksklusif yang tidak sesuai ataupun tidak sihat dalam untuk kita berpegang padanya lah. Yang ini yang boleh membahayakan ataupun boleh menjejas kehidupan kita sebagai satu masyarakat Islam dan juga masyarakat majmuk khususnya di Singapura ini. Terima kasih Ustazah dan Ustaz. Okey, untuk soalan yang seterusnya mungkin daripada pengalaman ataupun daripada pengamatan Ustaz dan Ustazah, dan khususnya Ustazah lah, sekarang saya nak tanya pada Ustazah dulu. Bagaimana caranya untuk kita tangani orang-orang yang mungkin telah terjerumus di dalam salah tanggapan ataupun mungkin ada bibit-bibit permulaan keraguan dalam hidup mereka. So bagaimana kita nak datang kepada mereka dan tangani isu ini? Dari pengalaman saya, di mana pelajar-pelajar sendiri kan datang dengan saya dan kata, ustazah Facebook cakap macam gini, ataupun bila kita ada WhatsApp group kan dengan pelajar-pelajar yang suka forward ni ataupun suka kongsi-kongsi kan, itu kita kena ada persepsi macam mana. Sebagai asatizah, saya suka macam this term of unlearn and relearn lah. So it will take time. It will take, of course, trust dengan student kan. Kita dah selalu dengan dia. Jadi kita nak kena leraikan informasi ataupun the prior knowledge yang dia ada sebelum datang pada kita. Dan bagaimana saya tanggapi ialah to address it lah. We have to properly address it and say that salah ataupun mungkin tak salah untuk Google. Biasanya saya jawab gini, tak salah nak Google, tak salah. Nak pegang information daripada Facebook, tak salah. Nak forward, tak salah. Tapi kena tahu dulu apa yang dia consume tu, apa yang dia ambil tu, ataupun apa yang dia baca, ataupun apa yang nak share, kena tahu dulu bahawa benda tu betul. Maknanya sumber dia betul, benda sahih, dan kita sendiri sebagai ataupun mereka sendiri sebagai penuntut ilmu kena ada that base, then okay, we have to unlearn this, then how to relearn is to go to the right source and find the right information, then we might want to consider, okay, ni boleh share ke tidak, boleh ambil ke tidak. Itu yang saya biasanya kongsi kepada pelajar lah. Maknanya, sebab susah untuk kita sekat untuk mengatakan jangan ambil apa-apa dari Facebook, jangan ambil dari Google. Bahkan itu platform utama di luar sana kan. Jadi saya rasa pengalaman saya ialah mengajar mereka macam mana nak ambil sumber itu dengan cara yang betul. Ataupun daripada perkataan yang lain, mungkin saya boleh rumuskan Ustazah sedang mengemphasiskan kepada mereka, mengemphasiskan yang disiplin ilmu lah. Disiplin ilmu. Maksudnya bila dapat sesuatu apa pun yang kita dapat, menjadi tanggungjawab kita adalah untuk pastikan perkara itu benar. Benar-benar untuk kita konsum lah sebelum kita nak percaya perkara tersebut. Terima kasih Ustazah. Ustaz Ahmad Hilmi, bagaimana pula pandangan Ustaz Hilmi untuk kita tangani isu sebegini? Saya kira Ustaz Hilmi banyak ni jumpa orang-orang, banyak pengalaman lah berjumpa, sebab Ustaz Hilmi juga merupakan seorang kaunselor kan? Kita menangani bukan dengan tangan kita lah yang penting. Betul. Betul, jangan. Itu salah. Saya sangat setuju dengan apa yang Ustazah Zahira nyatakan tadi berkenaan dengan building trust. Dan saya lihat dalam menangani seseorang ini ataupun kita bersama seseorang ini adalah human relationship kan, human interaction.
saya lihat penting untuk kita adakan trust tersebut, kepercayaan itu, dan kepercayaan itu tak boleh kita lakukan secara serta-merta. Kita tak akan dapat kepercayaan itu secara serta-merta. Jadi untuk membina kepercayaan itu perlu ambil masa. Jadi penting dalam kita nak menangani ataupun bersama orang-orang yang mempunyai salah tanggapan ataupun keraguan ini, penting sekali untuk kita membina kepercayaan itu dengan kita mendengar daripada pihaknya dulu. Dan dalam kita mendengar itu bukan kita hanya mendengar, tapi pada masa sama kita cuba masukkan bibit-bibit kepercayaan yang mana selepas itu baru kita boleh masukkan input kita pula. Dan di sinilah yang perlu adanya disiplin ilmu. Tadi seperti Ustaz Farid katakan, di sini perlu ada disiplin ilmu. Tak semua orang mungkin ada capacity untuk melakukan perkara ini. Jadi perlu, macam mana cakap, know your audience kan. You have to understand your audience, kenal mereka, dan bila kita nak menangani perlu ditangani dengan bukan dengan emosi saja, tapi dengan disiplin ilmu yang tepat, disiplin ilmu yang mantap. Jadi satu skill yang mana kita kena develop lah dalam diri kita. Betul. Nampak semakin banyaklah ruang-ruang yang boleh kita perbaiki. Tak semestinya kita bila cakap tentang keraguan dan misconception ni ataupun keraguan dan salah tanggapan dalam Islam ni, kita bukan saja menghalakan ia kepada masyarakat umum, sebenarnya juga kita sebagai asatizah, saya kira kita juga perlu unlearn and relearn Ustazah. Masya-Allah. Baik. Minta maaf Ustaz. Baik, sila. Saya teringat, tiba-tiba saya teringat perkara ni. Macam masyarakat kita bila bertanya ataupun ada keraguan, mereka nak dapatkan jawapan yang sama ada boleh tak boleh, black and white. Sedangkan dalam pembelajaran agama kita yang kalau kita betul-betul faham, tak semua perkara itu black and white. Tak semua perkara itu boleh dan tak boleh. Macam saya katakan, kena lihat kepada keadaan dan konteks seperti yang saya nyatakan awal tadilah. Dan ini sangat penting untuk diterapkan dalam masyarakat. Kefahaman ini sangat penting untuk diterapkan dalam masyarakat kita, bahawa tak semua perkara itu semudah yang dianggap. Ada perkara-perkara itu kalau untuk awak mungkin begini, tapi untuk orang lain tak sesuai dengan orang tersebut. Jadi ini satu perkara yang perlu diterapkan dan tekankan dalam kefahaman kita dalam mempelajari agama kita khususnya lah. Terima kasih banyak-banyak Ustaz Ahmad Helmi dan juga Ustazah Zahira. Baik, nampak masa ni mencemburui kita. Orang suka cakap macam tu Tapi Nari nampak betul-betul dia cemburu. Jadi ni dah hari pula. Ni adalah soalan yang terakhir insya-Allah. Ya. Dan saya kira juga ni adalah soalan, orang kata soalan panas juga. Soalannya adalah begini tau. Mungkin bila kita dah bincang pasal keraguan, salah tanggapan, soalan yang by default orang akan tanya adalah, boleh ke sebenarnya kita ni nak bincang pasal keraguan, nak bincang pasal salah tanggapan, sebenarnya boleh ke kita persoalkan keimanan? Jadi bagaimana Ustaz dan Ustazah ingin menangani soalan ini? Menangani lagi Ya, betul. How you address that question? Topik ni banyak kena tangan-tangan Ustaz. Betul. Ustaz jawab dulu. Kalau saya boleh ingat ataupun saya boleh tekankan sekali lagi, ada keraguan itu adalah sebahagian daripada lumrah manusia yang kita kena akui lah. Jadi pada saya tidak menjadi satu kesalahan ataupun kita mempersoalkan, kita bertanya, mempersoalkan tentang keraguan tersebut. Dan seyakin-yakin orang pun mungkin mereka nak ada curiosity, kan, nak bertanya, mempersoalkan tentang keyakinan mereka. Sebagai contoh dalam Al-Quran, kalau kita lihat daripada lensa Al-Quran ya, dalam Al-Quran Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ada beberapa cerita berkenaan dengan ini. Kita boleh ambil dua cerita, saya boleh nyatakan kat sini dua cerita. Pertama, cerita berkenaan dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim seorang nabi yang telah Allah SWT tunjukkan kuasanya, Allah SWT tunjukkan keagungannya kepada Nabi Ibrahim. Sungguh pun begitu, dia tanyakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunjukkan lagi keagungan dia. Kan dalam Al-Quran tu, dalam surah Al-Baqarah Allah dia menyatakan tunjukkan, buktikan macam mana engkau menghidupkan sesuatu yang telah mati. Itu soalan Nabi Ibrahim yang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua juga para malaikat. Dalam
kisah penciptaan manusia, para malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan tanpa yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan setaat-taat ciptaan, juga bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang penciptaan manusia di dunia ini. Jadi daripada dua kisah ini kita boleh ambil pelajaran bahawa dalam kita mempersoalkan keimanan kita, penting, dibolehkan, asalkan, yang pentingnya saya nak tekankan, asalkan persoalan tersebut menuju kepada keimanan yang lebih mantap lagi. Keimanan, dan ini perlu disiplin ilmu yang kuatlah. Dalam pengalaman saya berjumpa dengan orang-orang yang asalnya ada keraguan, kemudian misconception ataupun kesalah tanggapan. Apabila mereka dibukakan jalan yang dah nampak kebenaran, mereka menjadi orang yang lebih kuat lagi keimanan ataupun identiti muslimnya tu lebih kuat lagi. Dan saya sangat teruja dengan orang-orang yang macam ini, yang memang pada asalnya memang mempersoalkan keimanan, tapi persoalan tersebut membawa kepada mereka jadi seorang Islam yang lebih mantap dan lebih kental lagi. Bagaimana dengan Ustazah? Kalau saya mungkin sebelum saya bercakap tentang tanya keimanan kan, macam ada Imam Nawawi ada sebut three types of questions lah, tiga bentuk soalan. Jadi terima kasih Ustaz. So bentuk soalan yang pertama ialah Imam Nawawi sebut bahawa yang dibolehkan, yang di mana kita tanya tentang agama, tentang ibadat, contohlah tentang wuduk, tentang muamalat, itu maknanya soalan yang membawa manfaat kepada diri kita. Yang kedua, beliau ada sebut bahawa pertanyaan yang membawa kemaslahatan, kepada kemaslahatan umum. Maksudnya membawa manfaat kepada masyarakat. Jadi contohlah kita tanya soalan kepada MUIS dan MUIS keluarkan fatwa. So itu maknanya masyarakat akan mendapat manfaat daripada soalan tersebut. Soalan yang ketiga ialah bentuk soalan yang membahayakan, yang di mana tiada kepentingan pun kalau kita tanya. Maknanya sebagai orang Islam, kalau kita tanya akan bawa pada bahaya ataupun membawa kemudaratan. Contohnya macam persoalan akidah kita atau persoalan kewujudan Tuhan, yang di mana itu semua tak perlu ditanya lagi. Di sini Nabi Muhammad SAW, Nabi kita pun ada pernah sebut dalam hadis, beliau berkata, da' ma yuribuk ila ma la yuribuk. Maksudnya ambillah perkara yang kita pasti dan tinggal benda yang tak pasti. Betul tak Ustaz? Saya translatekan hadis ni. Jadi kat sini pun dah diajar oleh Nabi Muhammad SAW bahawa bila terdapat keraguan, kita cari pada jawapan yang pasti, dan maka yang menimbulkan keraguan tu kita tinggalkan. So itu jawapan saya yang saya boleh kongsi lah Ustaz. Terima kasih banyak-banyak Ustazah Sarat dengan ayat Al-Quran dan hadis. Ustaz Ahmad Hilmi ada yang nak tambah? Baik, kalau tidak ada apa-apa tambahan, mudah-mudahan ayat-ayat Al-Quran, hadis, dan itu juga adalah antara disiplin ilmu kita lah. Kita untuk memurnikan kekeliruan yang kita ada, kita harus berbalik kepada Al-Quran dan hadis. Kalau kita tidak ada mempunyai kemahiran, keupayaan, maka carilah orang-orang yang pakar. Mudah-mudahan Allah bukakan kita jalan, dapatlah kita jadi hamba Allah yang lebih baik. Dan bagi para penonton, saya kira sudah syarat ilmu yang didapat pada episod siri kali ini. Jadi jangan buang masa, bolehlah terus ke lungsuri laman learnislam.sg untuk daftarkan diri, ataupun boleh pergi ke Facebook ataupun YouTube channel adil.sg untuk maklumat lebih lanjut. Para penonton yang dirahmati Allah, saya kira tidak salah untuk kita ada keraguan dalam hidup. Cuma kita harus pastikan keraguan itu tidak menghantui kehidupan kita sehinggakan ia bersarang di dalam minda dan hati kita. Dalam kita mencari kepastian dalam setiap keraguan yang kita ada dalam hidup, kita juga kena pastikan yang kita menggunakan disiplin ilmu yang kuat. Dan antara disiplin ilmu yang kuat ini adalah kita memastikan apa sahaja perkara yang ada di hadapan kita. Sebagai seorang Islam, sudah pastinya kita harus pastikan perkara itu tidak bercanggah dengan Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW. Dan juga dengan perbincangan hari ini kita tahu keraguan boleh membawa kepada banyak salah tanggap
Dan mudah-mudahan dengan kita lebih menghayati dan lebih menelusuri hadis-hadis Rasulullah, kita dapat memurnikan setiap keraguan dan setiap kesalah tanggapan yang ada pada Islam dan penganutnya. Alhamdulillah, kita telah sampai ke penghujung rancangan siri Adil yang terbaru, iaitu The Murabbi Show. Saya ingin gunakan masa ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Ahmad Hilmi dan juga Ustazah Zahira kerana sudi menyerikan program The Murabbi Show ini, dan juga di atas segala mutiara yang telah dikongsikan pada hari ini. Bagi anda semua, jangan lupa lungsuri laman learnislam.sg untuk daftarkan untuk modul ini dan modul-modul yang lain, ataupun boleh lungsuri ke Facebook ataupun YouTube channel adil.sg untuk maklumat lebih lanjut. Sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.